Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tiada Tuhan melainkan Allah. Ini adalah asas kepada agama Allah yang mulia. Agama Allah tu Allah beri nama Islam. Orang yang menerima agama Allah tu dengan sepenuh hati dia, maksudnya menyerahkan segala keinginan dia supaya mengikut keinginan Allah, namakan Muslim. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, asas kepada agama Allah ialah kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan diikuti dengan kalimah membenarkan orang yang Allah hantar untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah sebagai rasul dia, sebagai rasul Allah. Dalam setiap kalimah tu diikuti nama-nama nabi-nabi rasul yang Allah telah hantar pada waktu tu dan pada kaum tu untuk mengajak manusia kepada Allah. Tapi asas semua tu adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Subhanahu taala simpulkan dalam surah Ikhlas, Qul huwallahu wahad. Katakanlah wahai Muhammad, katakan pada semua manusia, Tuhan tu satu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini Tuhan punya satu. Tuhan percaya bahawa Tuhan itu satu, bukan mahu ada kat mulut dia. Dia mahu ada kat mulut, dibenarkan kat hati. Maksudnya di hati tu ada kalimah tu. Bukan pada tahap yang kita mahu, pada tahap yang Allah mahu. Iaitu tahap yang Allah mula suka kat kita lah. Dan suka Allah tu tak ada batas. Ke tahap yang Allah suka. Allah suka tu bawah sampai tak ada batasnya. Bila dah Allah sangat-sangat suka, kita jadi kekasih dia. The lover of Allah. Bila tahap Allah suka tu kita sampai bawah sekali, orang beriman beramal soleh. Lama kita sampai tahap tinggi beriman saya, kita jadi Muslim, mukmin. Yang Allah sebut mukmin, Muslim, orang takwa, muttaqi, mukhlisin. Jadi kalau kita sampai tahap ini dan mati ketika berjuang melawan musuh-musuh Allah, maka kita jadi syuhada. Kalau kita tak sampai tahap ni, kita tak sampai tahap beriman beramal saleh pun, kita masuk berjuang perang melawan musuh-musuh Allah,
kita tak boleh jadi syuhada. Tak boleh jadi solihin, tak boleh jadi mukhlisin. Walaupun kita mati di peperangan melawan musuh-musuh Allah. Di sini disebut musuh-musuh Allah, bukan melawan orang bukan Islam. Kalau melawan orang bukan Islam, bukan musuh Allah, tak ada syuhadanya. Kita tak boleh lawan dia orang, perang dengan dia orang. Dia orang bukan musuh Allah. Kita dibenarkan perang dengan musuh Allah saja. Dan bila dia musuh Allah, dia musuh Rasul juga, dan musuh orang-orang yang beriman. Jadi orang ingat kita letup dan lawan Amerika yang belum jadi musuh Allah. Sebab apa? Kita tak ajak dia kepada kalimah yang mulia ni. Kalau kita ajak pun dia tak ada lawan kita, dia tak jadi musuh Allah. Dia tak ada nak istihad perang dengan kita. Dia diam aja, dia buat macam bodoh je. Dia tak musuh Allah. Dan Allah tak benar kita untuk memerangi dia. Ini tanpa ajak dia orang, tiba-tiba letupkan kedutaan dia sana sini. Itu kerja teroris namanya. Itu bukan kerja mujahidin. Orang Afghanistan tu menamakan diri dia mujahidin, menunjukkan mereka tu tak faham Quran, tak baca Quran, tak faham Quran, dan sudah tentu tidak amal Quran. Sebut-sebut saja mujahidin, bukan mujahidin dia. Dia orang teroris. Betul lah cakap-cakap orang kafir tu, kita ni teroris. Islam, orang Islam je teroris. Sebab kita bukan melawan musuh Allah, kita melawan musuh kita. Musuh kita dengan musuh Allah tak sama. Musuh kita yang nak ambil tanah kita, nak ambil minyak kita, yang nak ambil negara kita. Itu musuh kita lah. Kalau kita lawan dengan orang yang nak ambil negara kita, itu bukan musuh Allah, itu musuh kita. Jadi kita nak perang dengan dia, peranglah, tapi tak bolehlah dinamakan syuhada. Peranglah. Kalau kamu nak menyelesaikan masalah tu dengan perang, boleh. Katalah dia tidak adil, tiba-tiba je nak rampas negara kita, kita mesti lawan dia, boleh. Tapi tak adalah dinamakan syuhada. Tak adalah namanya mati tu mati yang tak dimandikan jenazahnya. Tak boleh. Dia bukan syuhada, dan dia tak dapat pahala yang Allah janji pada syuhada. Syuhada ni atau martyrs, mereka tu itu jalan pintas ke syurga. Dia orang tu tak melalui pasar-pasar, kubur, masyar. Dia orang terus ke syurga. Dahsyat ya. Sebab itu Allah bagi tahu mereka tu bukan mati, mereka tu hidup. Jadi banyak orang yang menyalahgunakan jalan pintas ni. Satu orang ustaz Indonesia, dia target satu orang suruh belajar madrasah. Samad ada kat situ. Masuk madrasah, jalan pintas ke syurga. Samad dia walaupun dah tua masa tu, dalam rangka 4 bulan dia berhenti, tak mau lagi. Lepas habis 4 bulan ni masuk madrasah. Jadi surat datang dan keluarga Samad kan datang. Waktu tu saya Syura Malaysia bagi tahu hal ni. Dia kata ada dia pergi tak mau balik, kata keluarga. Jadi telegram dia hantar. Waktu tu tak ada apa ni, WhatsApp tak ada, telegram hantar, segera balik.
Jadi Samad kalau tak ada tindakan tu, dengan izin Allah, dia sekarang Ustaz Abdul Samad, mengalah nyama dengan Ustaz Samad sekarang. Kerana dia diberi target jalan pintas ke syurga. Jalan pintas ke syurga betul-betul punya syuhada. Bukan macam lawan di Syria tu, atau di Afghanistan, atau mana-mana sekarang ni lah. Macam mana boleh ada syuhada? Usaha kerja mengajak manusia kepada Allah pun tak buat. Dia kalau kita nak jadi syuhada tu, kita kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Kita ajak mereka tak mau. Bukan saja tak mau dan diam, dia istihad perang dengan kita. Baru kita diperintah untuk juga mengistihad perang pada dia. Dan peperangan itu dinamakan jihad. Mati dinamakan syuhada. Itu jalan pintas ke syurga. Yang tidak ada sekarang ni di dunia, mana-mana perang pun, yang kita boleh namakan jihad. Hanya perang kerana melawan ketidakadilan lah di antara kita yang nak dunia ni. Macam perang Israel dengan Palestin tu, dia bukan jihad tu. Kerana orang Israel tu bukannya musuh Allah sekarang. Israel yang sekarang bukan musuh Allah. Dia bukan musuh Nabi dan bukan musuh orang beriman. Dia musuh orang Islam. Orang Islam yang tak faham agama, yang kenapa mereka ni berlaku tidak adil pada orang-orang Palestin. Mereka dah letak, mereka memang asal usul negara Israel tu negara orang Yahudi, tapi dia orang dah dihalau oleh Allah keluar. Mereka berada di merata tempat di dunia. Mereka tak ada negara sebelum tu. Jadi pada selepas World War II, Inggeris yang masa itu menjajah Palestin ni telah, ialah dalam orang Inggeris tu banyak Yahudi juga yang pemerintah dia, so dia bagi tanah tu kepada orang Yahudi untuk menamakan negara tu negara Israel. Jadi Yahudi ada juga kat situ waktu tu. Maka semua Yahudi seluruh dunia dipanggil untuk pulang ke negara dia. Jadi yang jadi besarlah negara tu. Waktu tu British bagi, dan orang Palestin pun ada duduk di situ. Dan di negara yang tak dibagi kepada Yahudi tu. Lepas tu orang Palestin tu marah lah. Lawan dan Arab lain keliling pun marah. Jadi berlakulah perang. Perang bila tak tahu. Jadi tahun 67 perang lagi berlaku. Dia kalahkan Palestin, ambil Golan Heights, semua West Bank, jadi negeri dia orang pula. Padahal dia dah perang, dia tak boleh ambil negara, dia kena pulang balik. Dia tak nak. Dia nak besarkan pula negara dia. Jadi itulah konflik yang berlaku sehingga ke hari ini, yang semua rata-rata pemimpin dunia bersetuju untuk menjadikan two-state solution. Maknanya satu negara Yahudi, satu negara Palestin. Tapi semua bersetuju bahawa apa yang didapati oleh Israel pada tahun 67 dia dipulangkan kembali kepada Palestin. Dia tak nak. Itu dia punya stuck. Dia punya blockage. Kenapa masalah Palestin Israel ni tak pernah habis dari dulu kehinggalah ke hari ini. Kerana bila kita deal dengan orang Yahudi ni, memang Yahudi ni terkenal lah, bukan semua manusia mungkin tak tahu, tapi Allah dah bagi tahu dalam Quran. Orang yang sangat degil, obstinate rebellious. Obstinate rebellious ni orang yang sangat engkar lah, dan tak mau ikut cakapnya. Dia mau dunia. Sangat cinta dunia orang Yahudi ni.
melebihi cinta anak dan diri dia sendiri. Dia dunia ni sangat dicintai oleh Allah. Jadi sebab itulah siapa yang nak deal dengan Yahudi ni, mesti Yahudi juga sama-sama keras. Kalau setakat Arab ni kacang ni dia tak nak ikutnya. Jadi Yahudi banyak juga ke Amerika tu, bukannya kurang. Dia orang dah bertebak kat Europe, Amerika. Jadi yang di Amerika tu, Yahudi kat Amerika tu, dia akan bantu Israel ni. Jadi tiap-tiap keputusan United Nations tentang Israel ni veto oleh Amerika. Jadi apa pun tak jadilah. Sebab banyak Yahudi kat Amerika tu. Presiden Amerika tu banyak dari keturunan Yahudi. Dia orang pembayar duit kempen dia orang Yahudi. Kalau kau tak support dia, mana duit? Semua duit semua dia orang punya. Bank semua dia punya. Trump tu Yahudi dia. Dia sendiri Yahudi. Obama tu taklah, tapi belakang dia siapa? Jadi mereka tu mesti kena ikut dia orang. Kalau mau terus ada kuasa, kalau tidak election lagi sekali tu, Yahudi tak naklah bantu kamu. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ni seluruh dunia ni berlaku ketidakadilan, dan semua peperangan yang berlaku di dunia hari ni semua berlaku peperangan menentang ketidakadilan kononnya lah. Jadi bila Benjamin Netanyahu dia nak election. So cara paling bagus Yahudi belajar dari dulu hingga hari ni, iaitu kita buat perang. Dia post zoom, dia lancar roket semua dekat Palestin. Banyak orang Palestin mati saja je. Kenapa dia buat ni? Supaya semua orang Yahudi takut dan bot dia. Yahudi ni ajar kat Najib, kalau kau nak jadi ni, kau buat perang kat Sabah. Perang kat Sabah melawan konon melawan orang Sabah menuntut kemerdekaan. Itu semua buat dia tuan. Dia bukan betul tu. Lakonan. Takut semua orang Sabah. Bot Barisan Nasional menang. Kalau cakap saya sini salah, cubalah Najib dakwa saya. Jadi inilah orang politik punya cara. Diajar oleh Yahudi. Penasihat Najib waktu tu Yahudi. Standard. Jadi menang. Sampailah dia orang tak boleh buat lagi. Dia tak boleh buat pula strategi tiap-tiap kali. Dia orang tahu pula. Jadi tuan-tuan yang mulia, itu semua perang-perang ketidakadilan. Semua perang yang berlaku sekarang ini perang tidak keadilan. Boleh buat perang, tapi dia tak boleh dinamakan jihad. Yang ini ulama Islam dia tak faham. Dulu dia fatwakan jihad. Perang Israel Palestin jihad. Perang kat Syria tu jihad. Banyaklah si bodoh-bodoh orang Islam seluruh dunia datang menyerah nyawa. Termasuk yang baru masuk Islam kat Europe tu, kat Amerika, meninggalkan Britain, Amerika, nak jadi mujahid lah, nak mati syahid, jalan pintas ke syurga. Ketidakfahaman tentang Quran ni dan kesalah fatwa yang dibuat oleh orang yang dikatakan ulama Islam telah menghancurkan banyak kehidupan. Menjadi pejuang Islam disangka,
sebenarnya mereka penjenayah, melanggar perintah Allah. Jadi perang-perang yang tidak keadilan, yang perang-perang yang menjerumus kepada ketidakadilan ni, kita sebaiknya janganlah kita selesaikan dia dengan perang. Apa gunanya? Dia bukan jihad. Mati pun tak jadi syuhada. Kita elakkanlah daripada perang tu. Kita bawalah dia kepada Court of Justice yang ada sekarang ni, dengan izin Allah, di Hague, Belanda. Kalau menang, menanglah. Kalau kalah, apa nak buat? Jadi orang Palestin tu patut bawa kes Yahudi ni. Tapi tak tahulah kalau Amerika pula masuk campur. Tapi itulah caranya sepatutnya. Cuba tengok, Yahudi boleh tak mempertahankan dia punya keinginan nak membuat Yahudi tu luas. Dia tak mau pulang balik Golan Heights and West Bank yang dia dapat pada tahun 67. Cuba tengok, dia boleh dapat, dia boleh menang ke? Kalau kalah, Yahudi tak nak buat juga. Nampak sangatlah orang yang sangat degil. Masa tu bolehlah perang. Dan masa tu Amerika mungkin tengok, tak boleh, nampak ni degil sangat punya kaum, jadi putus oleh mahkamah pun tak mau ikut. Mungkin dia tak nak lah, tak nampak sangat. Jadi tuan yang boleh, semua tu patut dilakukan cara pembincangan dan mahkamah. Macam mana Batu Putih, Singapura menuntut, Malaysia kata Malaysia punya, pergi ke Court of Justice, kalah Malaysia. Dia beri pada Singapura, Pulau Sipadan tu Indonesia dengan Malaysia. Indonesia kata kami punya, Malaysia kata kami punya. Ini dibawa, menang Malaysia. Marah Indonesia. Sekarang ni kita tak mau benarkan lagi Malaysia minta mana-mana pulau. Yang paling dia takut sekarang ni Pulau 7 tu. Di sini, pulau-pulau yang di antara Malaysia Barat dengan Borneo tu, Sarawak tu, ada pulau-pulau tu. Dia sebenarnya dalam lingkungan Sabah, Sarawak dengan West Malaysia, tapi dia Indonesia. Nanti kalau Malaysia develop semua, dah masuk Malaysia semua, dia orang sekarang meletakkan dia punya askar sana, rondaan yang sangat bimbang. Nanti dibawa Malaysia ke court pula, lagi kalah. Dia orang kalau boleh seinci pun tak nak. Bila Sabah dan Sarawak dulu dibawa Inggeris dan Singapura dan Brunei, Inggeris kata kalau kamu nak merdeka, join tanah Melayu. Jadi Brunei tak nak. Sebab Brunei ni dia kata kalau aku nak masuk, aku kena raja Malaysia. Orang lain tak boleh. Tak boleh lah, sultan-sultan lain juga nak, tak mau. Sebab dia banyak minyak, dia boleh hidup sendiri. So Brunei tak mau. Brunei akhirnya merdeka tahun 84. Singapura mau sekejap aja. Lepas tu buat rusuhan kaum berlaku sana. Ni Tunku Abdul Rahman dah pening kepala dah, nak melayan Lee Kuan Yew. Macam mana peningnya kepala Mahathir melayan Lim Guang Eng dengan Lim Kit Siang. Jadi Tengku ni orang yang baik, lembut, tak mahu perang ni semua. Ambil lah kau, dia kata. Bagi macam tu je. Jadi Singapura tu sebenarnya Malaysia punya. Dibagi dengan rasa bukan senang hati punya, dengan penuh gundam gurana. Tengku ni dia bukan orang suka gaduh. Dia tak suka orang gaduh, bunuh, tak ada. Dia orang lembut dan kata anak-anak dia, Tengku ni tak pernah marah. Orang baik kan. Walaupun dia suka main kuda kan, tapi dia juga orang yang pertama suruh seorang buat
terjemahkan Quran ni bahasa Melayu. Dan dia buat masjid di Jepun, di Korea saya ingat. Dia ada jiwa. Dia presiden pertama OIC, Organization of International Islamic Country. Dia idea dia tu. Dia suka dakwah je. Perkim dia buat. Banyak jasa dia. Mudah-mudahan Allah overweight dia punya kesusahan dan keburukan tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini semua peperangan yang ada kat dunia hari ini ialah peperangan yang untuk menentang ketidakadilan lah. Bukan perang jihad. Jadi orang Islam patut menyelesaikan masalah tu dengan mahkamah International Court of Justice. Dan bukan Malaysia saja, semua negara kat dunia ni. Kalau tidak, peranglah sana sini, perang sini sana sini. Jadi kita sebenarnya dihantar oleh Allah bukan untuk perang. Perang orang, perang itu tak ada. Untuk mengajak orang kepada Allah. Menjadikan kerja mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran sebagai kerja utama kita. Walaupun kita untuk kerja keperluan kita jadi peniaga, kita jadi petani, kita jadi doktor, kita jadi kekitangan pelajar, itu kerja untuk keperluan kita. Kerja utama kita bukan itu. Ini orang Islam semua tak faham. Seluruh dunia tak faham. Kerja kita yang sebenarnya iaitu apabila kita telah mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, kita telah mengucap asas ni, kalimah ni yang merupakan asas agama ni, agama Islam ni. Allah mahu kalimah tu masuk dalam hati, dalam kepercayaan kita. Untuk masuk menjadi kepercayaan kita, telah Allah perintah kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau mengajak manusia kepada Allah dengan cara mengorbankan harta diri, ego, cara Muhammad SAW dengan niat Allah. Tapi tak diketahui ini, tak difahami, tak, tentu sekali tidak diikuti oleh semua orang Islam sejak Nabi meninggal dunia. Semua tak buat. Jadi tentulah semua orang Islam sejak dulu tu, kalau ada pun beriman beramal saleh zaman Nabi, dia telah matilah, hilanglah. Jadi tinggallah di seluruh dunia ni orang yang tak beriman beramal saleh. Jadi ketika itulah salat yang khusyuk ni diangkat. Orang Islam tahun demi tahun mundur. Jadilah kaum yang macam orang bukan Islam juga, sibuk dengan bersukaria. Timbullah malam apa tu? 1000 malam. Malam apa? Hikayat 1001 malam. Itu bukan hikayat buat kerja dakwah. Itu hikayat apa? Memuaskan nafsu dengan wanita-wanita cantik. Raja-raja pemerintah Islam semua dikatakan khalifah. Tak khalifah dia orang raja. Khalifah 4 aja. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Betul, tak ada khalifah. Raja. Raja yang pertama dalam Islam Muawiyah. Lepas tu raja. Raja makin lama makin buruk. Sampailah hikayat 1001 malam tu. Jadi tiba satu hari, orang-orang datang berniaga di Baghdad tu. Orang Tatar tu berniaga dia. Orang Islam berlaku tak baik kat dia, rampas barang-barang dia. Jadi raja orang Tatar ni sedang angkat kaki satu, berdiri minta dengan Tuhan orang Islam supaya berlaku adil pada dia. Dia orang serang, dia orang sumpah akan bunuh semua orang.
takkan berhenti perang sehingga sungai Tigris tu penuh dengan darah. Macam itu dia punya. Di Baghdad tahun berapa tu Azri? Tahun 12 something like that. Hancur semua. Kutub Kana, semua orang dibunuh. Kaum Tatar. Dia orang balas dendam, bunuh semua orang. Kenapa orang Islam dah tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah, tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran lagi? Kata Allah dalam hadis yang terpendam selama ni, apabila kamu tak buat kerja ni, doa kamu tak akan kabul. Bila kamu minta Allah bantu kamu terhadap musuh kamu, kamu takkan dibantu. Itulah berlaku. Mana ada Allah nak bantu? Kan? Hancur semua kerajaan. Tatar ambil alih. Jadi satu orang Tatar tu tanya satu orang, dikatakan orang alim lah waktu tu, kau mulia ke anjing mulia dia? Orang tu jawab, orang alim tu, orang yang dikatakan alim, kalau aku mati tak ada iman, aku hina daripada anjing. Kalau aku mati dengan iman, aku lebih mulia lagi. Jadi anak raja tu cakap, apa dia iman tu? Dia terangkan lah. Dia kata, tak apa, sekarang aku tak berkuasa, nanti bapa aku mati, aku kuasa, aku masuk Islam. Jadi dia pesan ke anak dia pula, orang alim tu. Lama maknanya benda tu nak berlaku. Jadi bila mati tu, anak dia tu jadi raja, orang alim ni pergi jumpa dia. Dia masuk Islam. Itulah jadi orang Turki sekarang. Waris datanglah sekarang ni. Siapa nama presiden? Erdogan, Taibat. Itu sekarang nak memulihkan kembali khalifat. Itu Erdogan tu. Turki dulu negara sangat tak Islam, sangat tak Islam. Hijab, pakai tudung ni tak boleh. Sehingga isteri Erdogan dia pakai tudung, dia orang mengamuk. Sekarang baru ada sikit. Usaha jemaah tabligh yang tak betul lambat masuk Turki tu. Tak ada orang Turki buat dulu. Lama masuk juga. Orang Turki sangat keras dia nak masuk Islam. Tapi bila dia masuk, dia sangat rajin. Askar dia pergi Korea, orang Korea tengok dia orang jaga semayang. Banyak orang Korea masuk Islam. Jadi barulah negara yang dijajah oleh Tatar ni, Mogol ni, balik jadi Islam pula. Dia orang pula jadi khalifah, yang dia orang panggil khalifah Osmania. Sampailah tahun 1926. 24 hancur khalifat. Jadi tuan-tuan yang mulia, tapi Islam tak ada buat kerja ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Sebenarnya Turki dulu Kerajaan Osmania ada medical faculty. Orang-orang dari Europe belajar kat orang Islam. Faculty medicine dia. Dulu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sekarang ni orang Turki lah pula pergi ke sana belajar medicine. Jadi orang Islam dah tinggalkan kerja ni lama betul. Tapi orang Islam tak sedar. Sampai ke hari ni tak sedar daripada mimpi dia. Dia tetap tak nak buat kerja ni, tetap menyangka dia akan mulia. Tentu sekali tidak. Mereka takkan mulia lah, sebab mereka dah tak buat kerja yang sangat besar. Yang ada disebut dalam Quran, satu hadis pun tak ada dekat hadis Bukhari Muslim. Ada dekat hadis-hadis lain. Itu tentang kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Iaitu kerja yang orang Islam kena buat selepas mengucap aja. Jadi kerana meninggalkan kerja tu, orang Islam sudah tak ada iman. Kan?
Orang yang masuk Islam saja. Dan ada sebahagiannya kafir tapi tak sedar dia orang kafir. Ya, macam antara kamu ni kedah kafir dah, tak sedar. Macam kamu ni ada yang tak ada iman dah, tak sedar. Macam itulah orang Islam seluruhnya di dunia. Jadi dalam keadaan ini, macam mana Allah nak bagi kita kemuliaan? Kita sibuk macam Badawi, salah rumusan. Dia faham orang Islam ni mundur sekarang ni sebab tak ada ilmu. Jadi kita kena bagi orang Islam ni berilmu. Itu tak betul punya conclusion. Walaupun dia ada keinginan nak Islam, tapi jalan kerja tak betul. Badawi dia tu ada fikir Islam sikit lah, tapi tak betul, tak benar. Islam ni jadi mundur sebab Allah buat dia mundur lah. Dan Allah buat dia mundur hina, terdihina, dipinggirkan. Sebab dia tak ikut perintah Allah besarnya. Selepas mengucap, kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kebaikan. Inilah sunnah Nabi yang kata Nabi, ketika umatku rosak, yang menghidupkan sunnahku, baginya pahala 100 syahid. Itulah orang ni. Iaitu menghidupkan sunnah mana? Sunnah mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi kita yang tak buat kerja ni, orang yang mematikan sunnah ni. Untuk menghidupkan sunnah ni, kita kena bangun buat kerja ni. Semua orang Islam di seluruh dunia, tak kira ustaz, bukan ustaz, alim, tak alim, orang tua, raja, doktor, orang biasa, petani, miskin, kaya, mengucap aja, atas kamu ada perintah fardu ain dan fardu kifayah untuk melaksanakannya. Fardu ain yang mana? Buat kerja tempatan. Satu hari kena bagi masa 1,5 jam, 45 minit ke 1,5 jam. Pergi dari rumah ke rumah, orang ke orang, setiap lorong. Sama ada dia fardu ain pada perempuan, pada lelaki, yang sakit, yang sihat, yang miskin dengan yang kaya, yang duduk, semua kena buat. Hanya cara berbeza lah. Orang perempuan cara macam mana, orang lelaki macam mana, orang sakit macam mana. Itu semua kena baca dalam buku fadilat hadis saya dan tafsir Quran saya. Kalau kamu nak tahulah dan nak buat. Kalau tak nak tahu, tak payahlah baca. Dan keluar jalan Allah di kawasan sekitar, di bandar, di negara, di seluruh dunia ni, fardu kifayah. Maknanya dia fardu kepada orang lelaki yang sudah balik, yang sihat dan mempunyai kemampuan untuk dibawa duit keluar dan ditinggal pada keluarga. Selama berapa? Dari 3 hari ke 40 hari ke 4 bulan. Berapa masa yang diputuskan oleh mesyuarat di masjid tu. Ini fardu kifayah. Yang ini semua mati dua perintah ni. Mati lumus, macam ditimbus. Sekarang baru dikeluarkan dan dihidupkan. Dan orang yang menghidupkan sunnahku tu, di waktu umatku rosak, diberi pahala 100 syahid tu, ialah saya. Lepas ini baru ada syahid. Sebab kalau kita buat kerja dakwah, kita baik, bagus, semua, tak buat apa, dia orang marah kita, dia orang nak perang pula kita. Kita tanya jangan. Nah, tak ada perang juga. Ada. Mati tu baru mati syahid. Baru betul punya syuhada. Baru jalan pintas ke syurga. Baru tak ada azab kubur, tak ada apa. Terus mati syurga. Allahu Akbar. Ini janji Allah kepada syuhada. Kerana Allah sangat menyayangi mereka yang sedia mengorbankan harta, diri, masa, keluarga tinggal, dan nyawa diberi. Itu Allah. Allah buat mandi tak ada. Sahabat yang mati syahid tu, dia minta izin Nabi tak pergi kerana bau kahwin kan, nak berjima. Habis jima, dengar laungan Islam kalah di Uhud. Terus pakai baju perang, tinggalkan bini, tinggal mandi junub, perang. Semangat.
dia syahid. Tapi tak ada siapa tahu yang dia berjima pula. Tak mandi junub. Kita ada macam ni sekarang. Mana ada perang lawan menghidupkan Islam. Maka dilihat air menitik, malaikat memandikan dia. Zaman Nabi dulu, satu orang dia nak kahwin, nak sangat burik. Dia tak ada duit. Ada orang bagi duit kat dia. Dia pun nak belilah barang-barang kahwin kan. Dalam tu dengar panggilan jihad. Berhenti, tak payah beli paling, beli pedang. Pergi di jalan Allah, syahid. Ni betul ni syuhada. Nabi jalan lambat-lambat. Bila jenazah dia dikebumikan, Nabi mula senyum, lepas tu paling muka. Dia orang pun heran, dia orang pun tengok pun Nabi kan. Tadi kita sangat heran ya Rasul. Kamu jangan pelik-pelik, tak ada nampak pun. Dia kata banyak malaikat hantar. Saya dah tak boleh jalan dah. Kenapa kamu masa tu senyum, lepas tu kamu paling? Saya senyum, tengok banyak bidadari. Dia satu je hilang. Kan? Tapi hari ni orang Islam main pelacur. Boleh jadi itu. Macam sahabat. Pelacur dia main. Nak burit sangat. Kan? Burit dengan bini orang. Itulah yang ada orang Islam. Nak sangat burit. Sahabat tadi dia tak mau, jadi tak jadi, pergi perang. Bagi banyak bidadari. Bukan satu burit. Dekat kubur lagi. Ramai nak dia. Jadi kata Nabi, waktu tu aku tengok banyak mereka. Lepas aku paling dia sebab ada terbuka kain dia. Bidadari tu bukan untuk aku, untuk dia. Aku paling muka. Macam ni. Itu syahid tak ada kat dunia sekarang ni. Lupakanlah. Buat kerja ni, dakwah ni, keluar jalan Allah untuk mengajak manusia kepada Allah di seluruh dunia. Yang belum Islam kita mengajak dia ucapkan. Yang dah Islam kita mengajak dia buat kerja ta'murun nabi ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dengan harta diri kamu berjuang di jalan Allah. Kalau kamu mati walaupun tak perang, syuhada juga, tapi dia kena ke bumi dengan mandilah. Tapi kalau kamu terpaksa perang, dibunuh atau dibunuh, kamu fatwa waktu tu berperang, tak payah mandi junub. The real syuhada. Inilah kata Allah, kata Nabi, orang yang bukan mati, kata Allah, tapi hidup. Jangan kata mereka mati, kata mereka hidup. Jadi kalau tidak buat kerja ni, tak adalah dekat dengan syuhada, tak ada, langsung tak ada. Kalau main pelacur semua ni, takkan sampai pintu syuhada tu. Kafir adalah pintu kekafiran. Ya. Jadi kerja ni lah yang kena dihidupkan. Bila kita buat kerja ni, kita menghidupkan agama. Kita tidak buat kerja ni, kita mematikan agama.